Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-muqasyafa ghaibul lil fuqara ila siratal mustaqim. Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan kita ini setiap saat dan waktu. Daripada dulu di alam roh hingga sekarang, kita sentiasa diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam menguruskan kehidupan kita ni, kita banyak berbalah-balah. Kita banyak merasakan banyak tak puas hati sampai kita sedari, ya, Allah Maha Sabar, ya, atas perangai kita, ya, yang kita banyak sembunyikan, ya. Bagi makhluk, ya, kita boleh berselindung, tetapi bagi dalam diri kita, perhubungan kita dengan Allah, lagi kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah ni, dia banyak. Kita tak ada lagi latihan kerohanian yang diajar langsung oleh Allah SWT. Ya, latihan kerohanian ini bukan boleh makhluk yang mendidik. Harus roh urusan Allah, harus Allah juga yang menguruskan. Jadi kalau kita berbalah-balah, kita rasa tak puas hati, kita rasa hidup kita ni kelang kabut, hidup kita ni macam tak berurus, sebenarnya itulah kita masih lagi dalam keadaan yang dikatakan mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan tu kita mengaku kita boleh kontrol ni, kita susun ni, kita mengaku aja kita akan berbalah dengan Allah Ta'ala tanpa kita sedar tu. Allah terus Maha Sabar, Allah merendahkan diri. Allah tak membalasi dengan hukuman, dia bagi peluang, dia bagi kesadaran macam-macam. Kita ni memang gitu. Suka tak puas hati, suka tak kena aja. Dah makan ni tak cukup lagi, nak makan ni tambah lagi ni. Dah minum ni nak gini-gini lagi. Bila kita nak betul-betul dengan Allah ni, kita pun tak tahu. Sebab apa? Kita dah terbiasa gitu kehidupan kita. Kita memandang di luar banyak. Dalaman kita tu dengan Allah tu tadi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu gagal kita. Itu gagal menunjukkan kita terseksa di alam barzah. Kita jangan nantikan nanti mati tu alam barzah. Sekarang ni dah alam barzah dah. Bila kita tu dengan Allah masalah problem, itu dah kita terseksa sebenarnya. Jiwa kita dah terseksa. Roh kita menggambarkan kalau masuk dalam alam barzah yang betul nanti terseksa. Yang nyata alam barzah dalam diri kita ni sendiri, kita dah terseksa. Kita tak rasa bahagia hidup kita ke dunia dengan Allah. Selain daripada Allah kita bahagia, itu musibah tu. Itu betul-betul azab yang berat. Ya. Tu kita nak kena repair lah. Dia bukan boleh makhluk yang nak repair, tu kesadaran dalam diri kita, tu kesadaran tu. Perlu. Kalau sekadar kita menangis tapi kita tak ubah, kita tak cari jalan yang Allah Ta'ala kata, kau kena jumpai orang yang telah aku beri jalan. Para rasul, para nabi, para wali Allah, kekasih Allah. Kau tidak hidup kau begitu aja, engkau akan memandang yang di luar saja. Kau tak memandang diri kau tu kat dalam. Yang macam mana Allah Ta'ala letakkan tu tadi, dah cantik dah. Kau nak ubah-ubah. Sebab keakuan, keberadaan dirimu tadi, dia menyebabkan tadi kamu berbalah-balah dengan Tuhan, dengan Allah SWT, dengan pencipta yang memberikan kita hidup. Sebab dia yang nyusun hidup kita, kita rasa tak puas hati. Mengapalah aku?
Bila jumpa orang-orang yang kita rasa kita nak luahkan dengan orang tu, tak puas hatinya kehidupan kita. Kenapa berlaku begini. Ini yang sebenarnya itu yang dinamakan tadi. Kita masih lagi dihisap ni. Kita nak dihisap macam tu. Padahal kita dihisap tu perit. Maka itu jangan bagi dihisap. Ikuti aja apa yang telah Allah Ta'ala atur. Yang diatur tu semua cantik. Kita berpahlawan. Ini cerita ni makna orang yang dah nak betul-betul kepada Allah. Dia tak akan mengeluh apa saja yang Allah Ta'ala berikan. Malahan dia bersyukur. Terima kasih, ridha. Apa yang telah Allah Ta'ala susun aku jadi macam ni. Alhamdulillah ya Allah. Dia begitu. Dia tidak lagi ada rasa macam tak puas hati, nak berbalah tu tak kena ni, nak ngadu sini ya Allah. Itu masih lagi sifat tu sifat keakuan diri. Ini yang perlu kita buangkan. Kalau dibiarkan lama-lama, itulah nanti jadi perkara ni akan mendatangkan lebih azab lagi. Siapa yang tak mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala susun hidup dia tu. Nikmat Allah susun tu sebenarnya hidup kita apa-apa kita kena ajar. Susah ke senang ke, panas ke, apa pun keadaan kita. Kita rasa macam diri kita ni macam dibuat macam robot ke apa benda. Sebenarnya tak pun. Sebenarnya tekanan kita keakuan diri kita. Kalau kita merasakan kita diatur oleh Allah, yang terbaiknya Allah, jangan sampai aku atur diriku sendiri. Itu sebenarnya kita takut. Ini kita rasa macam kita boleh atur. Maka itu kita berbalah dengan Tuhan, dengan Allah. Itu azab sebenarnya. Tu. Bagaimana kita nak memperbaiki. Itu diri kita. Allah akan tanya dalam diri kita tadi. Aku susun cantik, engkau yang adakan keakuan diri. Itu aja. Punca dia akuan diri. Kita akan rasa macam kita boleh. Kita nak gitu. Ini datang tadi. Tak boleh. Dia kalau dah dibimbing kerohanian kita cepat sensitif. Cepat apa? Detect. Macam kereta auto dengan kereta manual. Bila kereta auto ni dia bila ada sesuatu tersilap sikit dia detect, dia bagi tahu. Minyak air kurang, minyak hitam, apa ni, aircon masalah, dia bagi tahu kan kalau yang automatic. Kalau manual ni kita kena faham-faham sendirilah. Kena check selalu masalah dia. Jadi kalau yang kita belajar kenal diri, kenal Allah ni, dia ada auto lah. Dia maknanya dia cepat dah sensitif. Aku ni nak mula ada keakuan diri, dia dah detect. Tapi yang manual ni dia tak belajar kenal diri, kenal Allah. Lagilah dia dah teruk rosak pun kadang dia tak sedar. Dia balon juga, pakai juga kenderaan tu. Diri kita. Jadi terseksa. Jadi yang jadi tenang ni kita sentiasa nak merasakan dia lah. Janganlah rasakan. Memanglah kita nak datang sini hari-hari nak saya pergi ke sana, ke sini, ke sini. Nak ikut kan, lunyai aku kena. Itu pun dah biadab kita dengan Allah. Itu pun biadab dah. Bila kita cakap, aku kejap ke Melaka, kejap ke baca, lunyai aku kena. Itu pun bahasa kita tak sedar. Kita dah cakap dengan siapa tu. Patutnya bahasanya, Alhamdulillah, Allah bawa sini, Allah bawa ni. Syukur kita. Dia atur semua cantik lah. Tapi kita, ada kala kita akan kata gitu, itu mau jaga-jaga. Itu perkataan tu bahaya. Tu boleh menyebabkan kita mensekutukan Allah. Allah tu dia kalau dia dah kasih pada kita, dia cepat cemburu. Dia tak nak kita ni sikit pun ada rasa berpaling daripada dia. Sikit pun. Susunan dia sikit kita protes pun. Kita tak ada niat pun, tapi kita protes sikit ada kat kawan diri pun dah. Allah dah sayang kita kan, dia tersinggung. Itu saya nak bagi tahu. Itulah adab-adab. Kita ni tak ada siapa yang boleh ajar kita ni ada adab kita dengan Allah melainkan Allah SWT. Dan Rasulullah SAW bila wafat, lahir-lahir wafat ayahandanya, kemudian umur dia 6 masuk 7 tahun kan, ibunda dia tercinta pula meninggal. Dibela oleh Datuk lah pula meninggal.
Jadi ramai yang nak menjaga Rasulullah di alam-alam gaib tu. Bidadari lah, malaikat lah, semua berharapkan kepada Allah dapat jaga Nabi Muhammad SAW. Didik Nabi SAW. Tapi Allah kata apa? Aku yang didik. Allah sendiri yang nak didik Nabi SAW. Jadi kalau kita betul-betul gitulah, saya cakap tadi, terpisah kita nanti. Bukan tujuan Allah nak apa. Tapi Allah sendiri yang bila dia pisahkan semua cerita. Mana Allah nak dia aja yang. Jadi kalau kita betul-betul kan nakkan Allah SWT, kita kena semua ni, jangan kita pandang demi manusia. Kita pun demi dia, betul-betul demi wajah dia. Kalau kita berbuat kerana nak ganjaran dia pun tak, dia berpaling juga. Tersinggung betul maknanya. Allah nak ajar kita. Pasal dia nak bagi diri dia special, kan? Tu. Maka tu saya cakap tadi, duduk dalam jalan ni bersedia menghadapi susah. Tutup pintu nikmat, kata Ibrahim bin Adham, waliullah, yang menyerahkan segala istana dia semua, harta benda dalam istana dia semua, dia raja kan, dia tinggalkan. Ibrahim bin Adham, waliullah, ditinggalkan semua. Bila datang Allah Ta'ala punya lintasan suci pada dia, kesadaran hidayatullah laduni nama dia. Tinggal semua isteri, anak-anak dia, semua Allah boleh buat gitu. Nak bagi tahu kita tu nakkan begitu, dia kata. Dia kata kalau kita nak mencapai darjat orang yang betul-betul dengan Allah, darjat orang hamba Allah yang solihin, kita kena ada 5 ni. Kena buang 5 ni. Tutup pintu tidur, buka pintu jaga. Maknanya kita biasa tidur 7 jam satu hari, kurangkan 6 jam. Bersedia kalau nakkan kepada Allah Ta'ala, bersedia untuk 1 jam lagi tu kita lebihkan pada Allah SWT. Itu tadi. Itu salah satu dia. Itu cara yang peringkat yang dikatakan kita betul-betul nakkan. Tutup pintu tu tadi. Kita tidur tak kira. 7 jam, 8 jam, kita dengar nasihat doktor pula. Kena tidur, kena cukup. Habis itu. Tak bolehlah dapat. Pintu dia tak terbuka lah. Pintu untuk mendapat darjat orang betul-betul hamba yang soleh, yang Allah Ta'ala kata. Tak, mesti gitu dia kata. Itu Ibrahim bin Adham, salah satu dia ada. Tutup pintu, tidur, buka pintu jaga. Lepas tu tutup pintu nikmat, buka pintu menghadapi kesukaran, dia kata. Kita sukar dan tak nak. Kita sukar dan kita tak nak. Kita tak bersedia untuk sukar. Bukan minta sukar. Kita nak kau tak, memang dia hadapi ujian begini. Salah manjang. Supaya kita perbaiki diri kita. Tutup pintu. Nikmat, buka pintu, bersedia untuk menghadapi kesukaran. Itu tadi. Itu 2. Dia ada 3 lagi. Atau apa? Jangan biasakan nak dipuji orang. Hidup ni jangan biasakan nak dipuji orang. Kita jumpa orang, kita nak jumpa selalu biar orang nak puji kita kan. Tak boleh, itu salah tu. Tak boleh. Buka pintu, sentiasa bersedia orang menghina kita. Tu 3, ada 2 lagi. Saya dah tak ingat, tapi itulah dia. Itu kalau kita nak mencapai darjat orang yang betul-betul. Kalau tidak, kita kata kita kenal Allah, tapi adab kita tak ada, mana boleh. Kita orang yang bertambah kenal Allah, kata Nabi Muhammad SAW, bertambah kenal, bertambah takut, bertambah malu, bertambah cinta, bertambah hormat, adab dengan Allah SWT. Adab-adab yang pertama adalah selalu membuangkan keakuan diri. Itu tadi. Kita kata kita buang keakuan diri, tapi dalam jangka masa yang sama kita melakukan iaitu berbalah-balah, tak puas hati dalam kehidupan kita. Itu pun itu satu akuan diri yang besar. Seronok, memang seronok kata-kata. Buang keakuan diri, betul, yang ada Allah best, nikmat.
Tapi masih ada lagi kita punya, kita tak sedar keakuan diri kita berjalan, berlegar lagi dalam kehidupan kita. Boleh kita bercakap pandai. Kita boleh tunjuk kat orang, buang keakuan diri. Kan? Tapi yang ngecek tadi siapa? Cek. Adakah kita dah perhatikan betul-betul ke? Banyak lagi keakuan diri kita. Itu yang cakap tadi. Bila kita ni tadi dah betul-betul kita kenal diri kita, binasa kita dah tak mau dah. Sebab itulah puncanya tadi. Tapi kita tengok dalam kehidupan kita, dia bukan boleh sekejap ada kejap. Dia berterusan kita nak jaga. Itu saya cakap tadi. Peperangan ni. Menghadapi peperangan ni tadi. Ya. Kalau tak betul-betul ada jurulatih yang nak latih kita, kan? Kita sendiri ya, gagal. Mana boleh. Maradona tu boleh jadi sepak bola tu, kaki dia bagus dua-dua tu. Skill dia terus jadi pandai lahir-lahir ke? Mana boleh. Rasulullah SAW lahir-lahir dididik oleh Allah SWT. Tinggal lagi Rasulullah SAW ni kita maknanya tolak tepi lah. Dia special, rahsia Allah. Dia tu dah ada dulu di alam. Sebelum ada semua, dia nombor satu. Maknanya dia special lah. Maknanya kita tak boleh cakap apa lah. Ayat lain-lain kita ni semua kita dididik gitu. Hari-hari kita belajar dengan Allah SWT. Tapi kita mengagungkan orang lain. Hari-hari Allah beri makan minum. Tapi bila ada orang yang belanja kita makan, kita hargai betul-betul orang. Tak sesinggung Allah. Singgung tak Allah Ta'ala. Allah tu bagi kita hari-hari makan rezeki. Kita nampak orang lain tu belanja kita sekali, wah kita punya sanjung dia apa semua gitu. Tapi kita tak mengatakan ni semua daripada Engkau ya Allah. Sebenarnya Engkau tetap juga yang memberi rezeki. Baru terima kasih pada orang tu. Ini tidak kita mendahului. Maknanya bukan menombor satu Allah. Itu perlu. Kita perlukan dalam kehidupan ni pembimbing-pembimbing ni yang dia akan tunjukkan macam mana pengalaman yang Allah SWT beri pada dia. Saya tengok dalam kita. Setiap langkah-langkah yang kita lalui daripada sini ke Surau, sini ke tadi Sungai Petani, sini ke tadi Sungai Petani ke Penang, Penang patah balik Sungai Petani. Adakah kita dalam perjalanan itu kita rasakan dia aja yang kita cakap dah memang betul kita cakaplah betul. Tapi adakah rasa tu tadi sepanjang itu kita rasakan? Cuba perhatikan. Dalam detik-detik kehidupan kita yang tadi tu, itu pun banyak gagal lah. Itu pun dah banyak penuh keakuan diri kita dah timbul. Itu kita cerita diri kita. Allah percantikkan diri kita, kita berbalah dengan cara gitu. Masih lagi kita nak duduk tu tadi, duduk aja. Di mana duduknya kita tadi? Duduk aja kita dah salah dah. Duduk kita rasa kita duduk kat kerusi, salah dah. Wah susah belajar ilmu ni, salah semua. Memang bersedia untuk menghadapi kesukaran. Belajar je pun dah menghadapi kesukaran nak dapatkan Allah Ta'ala. Kalau tak melalui ni takkan dah tipulah. Aku kenal Allah, kehidupan aku sentiasa tipu. Mesti melalui ini dulu. Latihan-latihan ni tadi yang kita memang dah iktiraf, kita dah menerima latihan-latihan. Sentiasa kita jaga pernafasan kita kah? Kita lihat tadi sepanjang tadi ke mana kita berada. Kita ulang balik. Adakah kita perasan nafas kita naik turun tu, siapa yang naik, siapa turun? Ya memang kalau selagi ada keakuan diri itu akan jadi kesalahan. Maknanya kita dah bersedia menghadapi alam barzah. Bersedia ke nanti kitab kita nanti nak diberesi, selagi kita tak beresi hari ini saja. Sakirian dululah hari ini saja. Kalau diserahkan kitab kita hari ini saja, gagallah kita dah. Tempat kita tu layaknya berada di dalam azab. Sebab di situ aja azab. Tadi aja dah azab dah. Tak ada rasa kita menangis, sedih. Allah.
Ha, aku dah silap ya Allah, aku anggap diri aku ni lunyai lah enggak Allah. Kau hantar sini kau. Aku ni penat ya Allah. Ya Allah. Itu kita cakap penat, kita cakap berhenti, kita lunyai, kita hari ini kita teruk ni penat, aku nak macam ni lagi ya Allah. Itu dah kita berbalah dengan Allah. Istighfar balik. Dia datang untuk istighfar, minta maaf. Ini berlaku dalam kehidupan. Ini saya cerita kisah yang berlaku didikkan daripada Allah SWT. Ini bukan ada di universiti di mana, tak ada. Ini special Allah sendiri nak didik Nabi SAW, dan kita nakkan Allah juga Allah yang boleh didik. Jadi Allah hantarkan bila Allah dah didik Rasulullah, jadi Rasulullah tu adalah pembimbing. Mana-mana yang pada Rasulullah, mana dia dapat daripada Allah langsung. Gitu juga orang yang dididik oleh Allah langsung. Mana dia juga kita belajar dengan Allah. Sama juga dia akan train dalaman kita tadi. Dia suruh tengok diri kita bersama siapa kita setiap detik. Terutama waktu kita diuji. Kan? Bagaimana kita mengolahkan diri kita supaya tetap keakuan diri kita dihindari. Memang dia akan uji kita dengan kesusahan. Supaya susah jenis macam-macam. Takut jenis takut macam-macam. Tapi kita tukarkan sebab pembimbing rohani kita ataupun Rasulullah, Allah Ta'ala ajar kita. Apa pun aku, susah ke senang pun ingat aku. Jadi kita pakai point tu. Lunyai ke apa semua engkau ya Allah. Memang aku ke sana ke sini. Tak apa, jangan kau tak ada sudah ya Allah. Dididik gitu supaya apa pun kita kena macam mana pun, sakaratul maut sampai malaikatul maut sampai, yang penting engkau ya Allah. Ini nak cabut nyawa kau, aku tak heran ya Allah. Penting engkau. Diajarkan diri kita supaya teguh hati kita dengan Allah. Jangan sampai Allah tak ada tu, lebih lagi sakitnya sakaratul maut bila kita lupa pada ajar diri kita dalam kehidupan kita gitu. Kemiskinan ni tak miskin lagi ya Allah. Kalau lupa kau lagi miskin ya Allah. Gitu. Kekayaan ni ya Allah, ni bahaya ya Allah, ini menyebabkan aku lupa. Kita beringat setiap waktu dia bagi apa pun, setiap saat, setiap detik kita bersedia untuk tetapkan engkau lebih mustahak. Kita berkata gitu, engkau lebih mustahak ya Allah. Ajarkan diri kita supaya teguh. Baru kita tahu ini peperangan hebat. Kita tak boleh leka sikit sedetik pun. Leka sedetik yang ada kat kuan diri dia, Iblis datang menyambar. Pap, dia kata, memang kau hebat. Kau ada kat kuan diri, dia bersedia, dia datang. Hanyut kau dibawa. Kau tak sedar, cepat kembali. Tulang kering kau dia bagi. Gabah kau. Nak bangun balik dah susah. Jadi tu berhati-hati. Seriklah kita. Serik, bertaubat benar-benar. Tak mahu lagi ada rasa. Berserik dengan jaga. Serik bukan cakap aja. Serik tu jaga. Tak nak. Itu tadi. Jadi bila dia datang tu, nanti Allah akan bagi cara-cara respi-respi dia untuk melindungi kita. Punca dia adalah punca keakuan diri ni kerana kita, bila kita melihat orang, kita nak orang puji kita. Kan? Kita tak nak orang hina kita. Bila kita nak antara dua pun salah. Jadi kita nak duduk mana? Kita nampak manusia, kita nampak semua cerita-cerita Allah. Biarlah dia berlaku skrip-skrip dia. Kita tak kisah. Skrip baik ke buruk dia buat, kita tak kisah. Kita duduk kat situ dulu macam mana. Baru datang suruhan nanti. Suruh nasihat. Suruh apa? Cakap. Tapi kita tak duduk makam watawasobil haq. Kita tak duduk hak. Macam mana kita nak sabar? Dan sebelum kita dapat ilmu ni, macam mana kita nak sabar? Nak hak tadi, nak hak. Nak hak tu kena ada ilmu ni. Mengenal diri, mengenal Allah. Bila ada, baru dapat pegang hak tu hanya Allah. Jadi apa pun kita akan sah. Ini cerita-cerita, kisah-kisah Allah SWT. Tenanglah kita. Datang lagi gelombang tu. Pegang balik. Ilmu ni, pegang balik hak. Baru sabar, baru dapat ridha Allah.
Dia berlalu di gitu-gitu perjalanan tu. Tu tadi. Jadi bila ditetapkan nanti kita tengok Allah dah tahu kita bersusah payah. Allah dalam pada susah tu sebelum habis susah, dia yang akan menghilangkan kesusahan. Tapi kalau selain daripada itu tak menuju kepada Allah kan, maka susah tetap susah. Malahan bertambah tapi susah kita tempuh jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menemui jalannya. Iaitu Allah lah yang memperjalankan kita setiap saat dan detik, nafas turun dan naik, maka bahagialah kita. Di mana pun nanti kita dicampakkan dalam barzah, di padang mahsyar, yang nyata dan jelas tu nanti, maka kita dah nyatakan di dunia lagi. Kitab-kitab kita pun telah kita beresi di dunia lagi. Kita dah pastikan betul-betul. Kitab-kitab kita dipenuhi dengan mengesahkan Allah, tanpa kita merasakan ada diri kita. Diberi juga kitab nanti di padang mahsyar. Sesungguhnya yang dibagi kitab tu penuh dengan cahaya nur Allah. Maka masuklah kita ke dalam naungan rahmat Allah tanpa dihisap. Ini golongan yang awal-awal yang nakkan kepada Allah. Awal ini. Jadi kita nak Rasulullah nak kita duduk situ. Tempat yang Allah Ta'ala nak letakkan kita adalah tempat di situ. Seperti mana kita di alam roh dulu. Di alam roh dulu gitu. Tempat kita adalah di sisi Allah. Di sisi Allah. Kerana roh kita ni daripada tiupan Allah. Tiupan Allah. Jangan salah faham kita ni anak Allah pula saja. Bukan anak. Tiupan. Roh tu. Maknanya mulianya kita. Mulianya kita roh tu tak membangkang. Tak membantah. Engkau lah. Beribu tahun. Bila masuk dalam jasad kita, dibagi tadi Hawa tadi kan, tu daripada Hawa tu tadi dia merebak nak ni. Maka tu dia bagi tadi landasan oleh Allah SWT menurut Rasulullah, iaitu susunan sistem-sistem yang diperbolehkan. Tetap juga sistem tu menombor satukan Allah, bukan sistem tu aja tak. Sistem tu pun Allah buat sistem tu tetap juga menombor satukan Allah, mengesahkan Allah juga. Tak lari tajuk. Jadi macam mana kita olahkan, itulah dia tadi. Kenikmatan bila kita dapat, maknanya betul-betul buang keakuan diri dan kita tak mau berganja. Memang benar orang yang bila dia dapat betul-betul dari sisi Allah, iaitu Allahnya sendiri memperkenalkan dirinya, kefahaman daripada Allah, maka dia tidak akan was-was lagi. Maknanya dia dah duduk tempat nikmat. Itu yang Allah Ta'ala kata, itulah lebih tinggi, lebih best daripada syurga. Maknanya dia dah memilikinya di dunia lagi. Ini yang risau orang yang tak memilikinya, tapi merasakan, dia kata dia dah memiliki Allah. Tu. Apa cara untuk dapat kita memiliki Allah? Tak ada lain. Allah Ta'ala kata, buang keakuan dirimu. Itulah punca hijabnya engkau dengan aku. Engkau tak akan berserta denganku bila ada engkaunya. Denganku tu adalah tak ada merasakan engkau, aku aja, itulah. Engkau bersertaku lah maksudnya. Nak cakap tu susah, tapi itulah dia. Itulah dia. Kalau kita faham, bismillah tu dengan Allah tu bukan kita dengan Allah. Bukan. Sifat dengan zat. Zat dan sifat. Maka terjadilah af'al dan asma' dia semua. Maka kita akan nampak sekalian alam sekian. Kita tak nampak lain. Af'al dia yang jadikan af'al. Bukan bentuk kereta kita nampak tu kereta tu Allah. Af'al bukan. Yang menjadikan bentuk kereta tu kita tahu. Siapa pereka dia? Pereka dia siapa yang bagi ilmu tu. Dia ambil material daripada mana? Af'al tu nampak Allah yang musawwiru, yang membentukkan. Semua sekalian alam ni. Af'al dia adalah af'al Allah. Kerana Allah yang membentuk. Bukan itu Allah. Tapi kita nampak siapa yang membentuk tu. Dan setiap bentuk Allah letakkan nama. Nama Proton, nama Honda, nama Suzuki, nama apa lagi? Daihatsu, macam-macam nama. Siapa yang membagi nama tu? Jepun tak? Jepun dapat daripada mana?
Dicantum mana? Semua nama-nama yang ada berasal daripada nama Allah. Esakan nama asma Allah tu gitu. Itu pasal kita waktu solat kena hilangkan nama kita. Hilangkan bentuk kita. Kerana bentuk kita ni dibentuk oleh Allah. Yang ada Allah. Bukan bentuk kita ni bentuk Allah. Bukan. Allah membentukkan kita. Kita jangan ingat kita ada bentuk. Allah bagi kita nama. Kita sebelum ni tak ada nama. Allah bagi nama menerusi mak dan ayah kita atau siapa-siapa. Nama tak ada. Jadi jangan diingat nama. Jangan diingat bentuk afal kita. Dan kita juga tak memiliki sifat yang ada sifatnya. Dan terus kepada zat lah semuanya berasal. Esa. Jadi setiap berdiri, rukuk, sujud, kita menyebut nama-nama Allah, semua dia. Dah tak ada lain dah. Semua dia dengan dia Esa. Esa zatnya, Esa sifatnya, Esa af'alnya, Esa asma. Semua Esa dah kita nampak. Satu sebenarnya. Banyak namanya. Tapi kita nampak satu nama Allah. Banyak dalam pinggan ni nama-nama ni makan kita nak makan ni. Tapi kita bismillah, hilang semua nama-nama. Yang tinggal nama Allah. Dan sifat-sifat yang ada pada cili, pada sifat ada, semua ada pedas, ada apa semua, masin, semuanya berasal daripada sifat Allah yang meletakkan sifat. Perangai cili tu pedas. Perangai garam tu masin. Siapa yang bagi tu? Kita nampak dah, tak nampak lain. Nampak rasa je kita dah terus ingat Allah yang memiliki rasa, bukan kita memiliki rasa. Jadi hidup kita ni penuh dengan mengesah, kita nampak dia mengesahkan diri dia je, tak ada kita dah. Itu tadi. Itulah saja saya rasa cukup sampai sini dulu. Saya pun baru balik keluar tadi, insya-Allah. Saya minta pencerahan sikit daripada Ustaz Ahmad Auza'i, Mas Sri dan juga Syaratin saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalika wa la ila ahadin min khalqika ya ni'mal mujib ya ni'mal wakil ya ni'man nasir. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita ni disuruh untuk melihat sejarah yang lampau berdasarkan suratul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kita disuruh perhati sejarah silam. Sejarah silam kita dipenuhi dengan pengkhianatan, baik di dalam bangsa apa pun, penuh dengan pengkhianatan. Bangsa Osmaniyah, bangsa Turki dah memerintah dunia. Bangsa Arab sudah dikasih pemerintahan dunia. Bangsa orang putih dah dikasih. Bangsa Cina pun dah dikasih. Bangsa India pun dah pernah jadi pemerintah dunia. Orang kata yang belum bangsa Melayu je. Sebab tu orang Palestin menunggu-nunggu ketibaan orang Melayu daripada Malaysia dan Indonesia untuk membuka semula Al-Quds daripada dipelecehkan dan dihinakan. Wallahu alam. Kita optimislah bila orang cakap macam tu. Doa yang baik-baik, jangan kita nak kata bid'ah ke, sesat ke, khurafat ke. Mana tahu betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bangsa Melayu ini satu bangsa yang aneh, di mana dia merupakan satu-satunya bangsa di atas muka bumi ini yang menerima bangsa lain. Kalau bangsa lain, kita pakailah jubah,
seumur hidup orang Arab tak akan iktiraf saya orang Arab. Tapi kalau orang Melayu pakai baju Melayu, boleh cakap Melayu, agama Islam, orang Melayu terima dia sebagai orang Melayu. Ini satu-satunya bangsa di atas muka bumi yang sebegini rupa. Kalau tuan-tuan pakai cheongsam daripada kecil sampai besar, orang Cina takkan kata tuan-tuan Cina. Bahkan benda ini menarik apabila ditulis di dalam perlembagaan, orang Melayu ialah beragama Islam, bercakap, bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu, dikira sebagai Melayu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bangsa ini sudah menerima pengkhianatan dulu apabila Siam datang melanggar negeri Kedah. Negeri Kedah dulu luas dan besar. Ada orang Melayu di atas kapal-kapal British, iaitu negeri-negeri Selat. Yang jadi kapal-kapal British adalah orang-orang Melayu daripada negeri Selat yang menghantam, yang cucuh meriam daripada kapal British, tembak negeri Kedah, tembak kota Kuala Kedah, tembak Tengku Kudin, mati syahid. Orang Melayu juga yang membantu kapal-kapal British, yang menjadi kelasi di atas kapal-kapal British, Melayu juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada Raja Ali Haji yang menyusun tentera masa tu dalam peperangan yang lain lah, nak membantu Kota Melaka ketika itu. Sebelum nak bergerak, disembelih oleh petualang, pengkhianat, munafik yang diupah oleh Belanda. Disembelih ketika solat di waktu sujud. Allahumma salli ala Muhammad. Raja Ali Haji Waliullah, dia dah tulis surat dah. Dia dah tahu benda tu akan berlaku. Dia dah tulis surat. Dan dalam surat dia berkata, kalau berkatlah surat ini, dia kata, tulisan ini, dia doa supaya surat terakhir wasiat Raja Ali Haji ini sampai dan dibaca oleh seluruh alam Melayu. Baca dan carilah surat Raja Ali Haji. Kenapa kemunafikan ini berlaku? Adalah kerana keakuan diri. Dan betapa penting topik keakuan diri ini perlu dibuang daripada diri. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga saya merasakan tidak ada topik yang lain yang terlebih penting melainkan topik membuang keakuan diri ini perlu diambil dan dijadikan agenda perdana menuju kepada negara madani. Negara madani, masyarakat madani hendaklah membuang keakuan diri. Buatlah apa juga program tahlil perdana ke, zikir ramai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, niat buang keakuan diri. Supaya nanti apabila berlakunya masa tu yang telah dituliskan, yang telah dinukilkan sebuah hadis daripada riwayat Abu Hurairah tentang perang dunia ketiga nanti, iaitu hadis yang menceritakan tentang sejarah dunia yang akan berlaku nanti, perang dunia ketiga nanti, yang kita tak tahu bila zaman kita ke zaman anak. Tak boleh siapa kata masa tu satu rahsia Tuhan, tapi yang kita rasa, masing-masing rasa dalam hati ni, kita dah sampai ke penghujung, di akhir zaman dah ni. Kalaulah nanti sampai lagi perang di alam ini, di dunia, kalau dia dah perang dah, dunia lain, di belahan dunia lain dah perang dah. Rusia Ukraine dah perang dah. Perang Rusia dan Ukraine ni, menurut takwilan, ada dalam hadis riwayat Abu Hurairah tu, yang Abu Hurairah kata ada dua bejana aku hafal daripada Nabi. Satu bejana aku abang hampa, satu bejana lagi rahsia. Walaupun rahsia, Sayyidina Abu Hurairah tulis tapi dia tak sampaikan, tak ajarkan. Dia kata kalau aku ajak benda ni, apa penggai kepala aku, pasal rupa-rupanya berkaitan dengan politik.
Nanti kalau sampai kepada pemerintah-pemerintah orang takwil kan, oh yang ni kot, oh dia ni kot, yang ni kot, kita kena bunuh dia awal-awal. Jadi benda tu rahsia. Sampai orang jumpa manuskrip kuno yang menceritakan tentang yang dikatakan bahawa inilah dia hadis yang disimpan oleh Abu Hurairah. Yang Abu Hurairah kata, kalau aku sampaikan satu perkara ni, apa akan penggal kepala aku. Salah satunya adalah tentang periwayatan sejarah dunia, siapa yang memerintah, siapa memerintah lepas ni, siapa memerintah lepas ni. Yang sampai dekat kita, ada satu cerita tu, Rasulullah SAW bersyarah daripada lepas subuh sampai zuhur, solat zuhur, sambung lagi bersyarah, bagi tok lagi, zuhur sampai asar, solat asar, Rasulullah dan para sahabat sambung lagi tok, daripada asar sampai maghrib pula, sambung lagi. Allahumma salli alaihi. Apa yang dibicarakan? Rupa-rupanya salah satu dari pembicaraan itu ni, siapa perintah lepas ni, siapa perintah dunia lepas ni apa berlaku, lepas ni apa berlaku, lepas ni apa berlaku. Allahumma salli alaihi wasallam. Dalam hadis tu dah Amerika. Dalam hadis tu ada Rus iaitu Rusia, ada dah sebut. Allahumma salli alaihi wasallam. Justru sebelum ni berlaku, perang dengan diri sendiri ini perlu dia titik beratkan dengan serius. Perang dengan siapa? Perang dengan kenafsuan. Kenafsuan siapa? Kenafsuan diri sendiri. Nafsu siapa? Aku tengah perang dengan diri aku. Allahumma salli alaihi wasallam. Payah. Kalau perang Badar tu lebih mudah kerana memang boleh menang. Tapi perang dengan diri, perang dengan nafsu, perang dengan keakuan diri, belum tentu kita menang. Hari ini belum tentu menang, esok pun belum tentu menang. Oleh kerana itulah, ada orang yang tidak jadikan agenda langsung berperang dengan nafsu diri sendiri, keakuan diri ni tak ada langsung dalam agenda hidup dia. La haula wala quwata illa billah. Sekurang-kurangnya adalah pengharapan bila kita buat tok membuang keakuan dia, adalah pengharapan, ya Allah, tolong buang ya Allah. Rasa jijik, rasa benci dengan keakuan diri itu, tolong buang. Kita tahu kita tak mampu nak buang keakuan diri. Tapi yang pastinya Allah boleh kasih buang. Cuma Allah nak tengok, sudah pasti yang kita kenai perangai Allah, dia nak tengok usaha kita. Ini tak pernah doa, Allah buangkanlah keakuan diri. Tak pernah doa. Tak pernah solat hajat untuk ya Allah buangkanlah keakuan diri. Allahumma salli alaihi wasallam. Sekali lagi bila kita diuji dengan ujian-ujian seperti Tengku Kudin, seperti Raja Ali Haji, seperti Sultan Ahmad Tajuddin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan berhadapan dengan pengkhianat-pengkhianat lagi. Kita akan berhadapan dengan si Kitul lagi. Kita berhadapan dengan senarai-senarai orang-orang yang telah menjadi pengkhianat, munafik. Lebih baik jangan meremehkan usaha ini. Bahkan lebih baik kalau ulil amri, raja-raja, sultan-sultan, perdana menteri, mufti-mufti mengambil ini sebagai salah satu dari silibus dalam pentadbiran negeri dan agama masing-masing di tempat masing-masing. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dapat hadir pada malam ni. Alhamdulillah, sedikit sebanyak moga-moga kita dapat membuang keakuan diri kita ni, yang kita nak amaliyahkan setiap hari, untuk kita nak balik kepada keluarga kita, nak terangkan kepada keluarga kita betapa pentingnya membuang keakuan diri kita. Alhamdulillah, bersyukur dulu dah sebulan lebih ya saya tak main. Tiba-tiba Allah gerakkan hati untuk yang ni penting sangat, kata penting sangat untuk aku supaya buang keakuan diri ni. Jadi yang tu sajalah. Alhamdulillah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah pada malam yang mulia ini kita menjadikan yang dikatakan malam ke siang ke, kita menjadikan apa jua hari-hari adalah hari-hari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita ni diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke sini adalah disebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, kita tak sampai sini. Ada je urusan-urusan yang tak sepatutnya dia dahulukan, sepatutnya kita boleh ke sini, tapi tu macam-macam lah. Seperti saya teringat Ustaz Usaini beritahu, bukan hang ni tak nak pergi majlis tu, hang tu tak dijemput, dia kata. Sebab apa? Inilah masalahnya. Dia tak mementingkan, Ustaz Ahmad kata tadi. Dia tak mementingkan ni dari dalam ni. Jadi kalau kita pentingkan benda ni, pasti insya-Allah Allah Taala akan jemput kita dalam majlis dia. Sentiasa. Saya bukanlah kata saya ni bagus, tak. Saya ni pun dia diatur, dikontrol oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak tahu. Jadi alhamdulillah, apa yang nak diperkatakan pada malam ni, seperti yang Syekh Aziz memberi pesan tadi, kita ni hendaklah sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita ni semua yang berlaku adalah dikontrol oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nak menafikan keakuan dirinya, nak menafikan keakuan diri pun, kita kena lihat siapa yang bagi nafi tu. Kau kena nafikan, ini nafi, kau kena nafi. Ini daripada siapa? Siapa yang bagi nafi tu? Dia. Kita nak sampai nak nampak di situ, sampai nak kena memperhalusi di situ. Sampai di situ sekali. Jangan kita kata aku boleh nafi, aku boleh. Pada mulanya memang kita kena kita ikut pada panduan-panduan yang diberi. Tapi sampai yang dikatakan halusi latiful khabir, melihat dari dalam. Dalam diri wafi anfusikum. Jadi sampai kata nafi pun daripada dia juga. Jadi tak lain Allah Taala yang membinasakan diri. Kullu man 'alaiha fan. Yang hanya tetap kekal wajah Allah. Jadi cerita ni yalah, kalau nak kata taubat tu, Walid Ibrahim Malik beritahu kan, suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah memohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apanya? Keakuan diri. Pernah yang diperkatakan, saya suka dengar rintihan yang diluahkan oleh Walid Ibrahim Malik, yang dikatakan hari ini dia buat dosa, malam dia bertaubat, malangnya besok dia buat lagi, kan? Tapi besok paginya dia bertaubat, malangnya dia buat lagi. Tapi bagaimanapun suara inilah yang dicintai oleh Allah SWT. Tapi ingat, apa yang diperkatakan tu adalah dari dalam, bukanlah kata kita main-main benda tu. Tak boleh juga. Itu ada adab yang perlu kita perteguhkan. Jadi maknanya kata-kata sufi tu, kita ini kena sentiasa mengaku dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengaku. Dari dalam ni kita memang tak nampak. Tapi Allah Taala yang memperlihatkan benda tu dari dalam. Sepertinya yang bagusnya, kita ni dididik sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dididik, diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kita punya dalaman ni. Apa lagi kita nak perlihatkan, melainkan kita memperlihat daripada penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala, pendengaran, la hayyun la alimun la qudus, semua kena la kan. Tapi tak mampu kita nak la kan, kita tak mampu. Itu dia. Itu saya tak tahulah, saya pun memang saya tak sampai ke situlah, maknanya nak sampai pada istiqomah tu saya tak sampai lagi. Tapi saya nak cakap bahawasanya kita ni bila berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gitulah Allah Taala nak kata. Sampai Sayyidina Umar mencakap, aku memang dah tak ada, kan? Aku sampai tak mampu dah, kan? Tak mampu dah. Sampai Nabi Musa mencakap, aku tak tahu, ya Allah, aku tak selamat dah ya Allah. Ni depan aku laut dah ya Allah, kan? Tu dia. Tak mampu. Jadi saya pun dinasihatkan begitu juga. Kita melihat nasihat-nasihat pada guru pembimbing rohani, bahawa kita jangan anggap kita kenal diri, kenal Allah ni, kita belajar kenal diri Allah ni, kita rasa kita dah hebat, kita rasa kita dah boleh bawa. Tak boleh. Jangan. Itu adab dengan Allah SWT, sikit pun tak boleh. Kan? Saya pun takut benda tu.
Kan? Jadi kita anggap kita memang kena anggap kita tak mampu. Jadi kita kena bertaubat dengan Allah SWT. Pasti ada. Saya lah. Yang lain saya tak tahulah. Dan saya lah. Saya menelisik dari dalam diri saya. Kan? Memang ada pasti. Sikit pun sama ada. Bukan sikit lagi, banyak. Saya lagi banyak lah. Kan? Jadi tu. Jadi kita nak duduk di situ, nak berkehidupan dengan Allah SWT ni bukanlah kata itulah yang dikatakan, bukanlah kata best tadi kan. Sebenarnya kita nak menelisik lagi latiful khabir, halusi lagi. Kan? Saya pun cakap, saya pun bukanlah kata lulus tak. Jadi kalaulah kata dalam kehidupan harian kita ni kita rasa kita mampu, payah kita. Kebiadaban kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biadab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita rasa kita mampu, kan? Biadab. Saya cakap diri saya tak cakap orang lain. Saya tak ada perli siapa-siapa, tak ada. Saya cakap diri saya. Kan? Supaya sama-sama kita kongsikan benda ni, supaya menelisik dari dalam. Bukan saya nampak dari dalam, tak. Saya menelisik dari dalam. Moga-moga sama-sama kita menelisik sama-sama kan. Menelisik dari dalam. Itu yang bahayanya. Ada keakuan diri. Jadi sama-sama lah kita. Saya pun nak cakap benda ni memang terlalu halus, terlalu latiful khabir. Nanti kita bila kita yakin dengan Allah SWT, apabila kita sentiasa nakkan Allah SWT tu, pasti Allah Ta'ala akan bagi didikan tu. Kita akan nampak di luar ni, di dalam ke di luar ke, pelajaran yang Allah Ta'ala akan tunjuk di setiap perjalanan kita ataupun mana-mana pun, kan? Itulah. Tapi tidaklah semulia seperti Rasulullah SAW. Maknanya saya masih lagi merangkak lagi ni sekarang ni. Kan? Saya masih merangkak lagi. Saya tak cakap saya mampu. Kalau saya cakap saya mampu, maknanya itulah kebiadaban saya. Saya memang tak mampu. Jadi itu yang diajar. Yang itu diajar supaya nak didik kita, supaya jangan Allah Ta'ala letakkan salah kita, setiap perjalanan kita, setiap salah kita yang ada untuk apa? Untuk Allah Ta'ala ajar kita zolamna. Kan? Mana apa menzalimi diri sendiri, ada kat aku ni. Allah Ta'ala yang letakkan sebenarnya. Itu kita nak halusi benda tu. Saya pun tak pandai, tak pandailah. Saya tak pandai. Itu yang Allah Ta'ala ajar, yang Allah Ta'ala ajar sebelum ni. Jadi Allah Ta'ala buka benda ni. Dan itu saya pun tak mampu. Dia ajar zolamna. Jadi bukan kita nak letakkan betul je. Itu cakap jangan duduk di antara betul, salah, hina, mulia. Tak. Jadi kalau yang salah tu, kita yang kena mengaku. Dan kita macam seperti Nabi Adam, dia tak salahkan Hawa, dia tak salahkan Iblis, salahkan diri sendiri. Mana dia salahkan Iblis, mana tak. Dia salahkan diri dia sendiri. Zolamna. Allah Ta'ala juga yang ajar zolamna. Ini yang dinampakkan tadi kan, yang dinampakkan sebelum ni. Nafi, apa benda dengan nafi? Nafi pun daripada engkau, aku tak ada apa, aku tak mampu ya Allah. Engkau yang urus aku seperti patung yang tak bernyawa. Saya urus seorang jenazah hari tu, kan, seorang tua hari tu, kita pun tengok pelajaran di situ. Tak bermaya, terbaring orang tua tu. Dan apa pelajaran yang kita dapat? Saya cakap dengan anak saya, apa pelajaran yang kita dapat? Tak bermaya apa? Dia yang diurus, dia yang dimandikan. Tak bermaya apa? Kita masuk ke dalam diri kita. Macam mana? Tak bermayanya seorang yang jenazah tu, di taman. Kan? Tak bermayanya. Nak dikapankan pun orang kapankan. Dan kita nampak pergerakan Allah. Itulah. Kita ni memang tak bermaya. Tak mampu. Tapi kalau kita hidup, kita rasa kita mampu, masalah kita. Yang itu kita nak masukkan dari dalam. Yang Allah Ta'ala ajarkan. Setiap pelajaran yang Allah Ta'ala ajarkan. Setiap apa yang berlaku. Kan? Tak mampu kita. Ya Allah. Kan? Khauf wal ju'. Itu yang paling penting. Jadi saya setakat ini saja pada malam ini, insya-Allah sama-sama kita amaliahkan dalam kehidupan harian kita. Sama-sama kita ambil iktibar apa yang dinasihatkan oleh pembimbing rohani supaya kita sentiasa teguh menerusi perjalanan ke depan kita ni pun itulah. Biar Allah Ta'ala kontrol kita, jangan kita kontrol Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian daripada saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Masih lagi Allah menjemput untuk ke majlis talk, di mana
Majlis ini semata-mata membicarakan tentang keesaan Allah. Jadi di sini tadi teringat saya guru mursyid memberitahu tentang ajar hati, bagaimana supaya kita sentiasa teguh kepada dia. Ajar hati, ajar hati. Jadi ini berkaitan dengan dalaman. Kalau kita tidak ajar hati kita, bermakna kita datang sifat keakuan tu. Jadi bila sifat keakuan tu mula datang, jadi makam-makam yang ada dalam tubuh tu akan muncul balik. Jadi antara makam dia adalah makam iblis, di mana dia akan mengatakan kepada kita, engkau hebat. Memang betul apa yang guru mursyid beritahu. Ya? Kalau kita tak jaga, memang itulah yang kita akan rasa. Spontan kita rasa, betul lah apa yang aku cakap tadi. Betul. Jadi di situ makam iblis dah mengambil alih semasa kita bercakap. Ataupun makam Fir'aun, akulah Tuhan. Jadi kalau kita tak jaga, tak berhati-hati dengan tidak memperteguhkan hati kita kepada Allah, jadi kita dah mula mengatakan, akulah yang buat sesuatu, akulah yang bercakap, akulah yang betul. Jadi sebenarnya berperang dengan hati ni memang betul-betul payah. Sebab tak nampak. Kalau di luar senang orang lain betulkan, ya, ataupun kita bercermin kita dah nampak dah. Tapi kalau perkara yang dalam hati ni, dalam kalbu, memang payah betul kita nak berperang. Jadi itu sebab kita kena sidik dengan guru rohani kita. Kita dengar apa yang diperkatakan, apa yang diingatkan. Kena sidik, kena sentiasa kita kata apa, sentiasa buka hati kita supaya bila kita sidik dengan guru pembimbing, sebab guru pembimbing tu dah tidak ada keakuan diri, dia tidak perlukan sanjungan, dia tak ada apa-apa kan bila dah tak ada diri tu. Jadi dia yang membimbing kita. Jadi bertuah bagi siapa yang dapat bersama dengan guru pembimbing, sebab hanya dia sahaja yang dapat membimbing kita. Allah yang membimbing kita melalui guru mursyid. Jadi saya kena ingatkan lagi sekali pada diri saya supaya sentiasa jaga supaya jangan ada keakuan diri. Jauh lagi perjalanan, banyak lagi peperangan. Memang betul peperangan tu besar. Kalau tidak ada guru pembimbing, tenggelam sebelum lagi nak berperang, kalah sebelum berperang. Tapi sekiranya ada guru pembimbing, kalau kita jatuh di atas lantai yang licin, kita masih boleh lagi memperbaiki diri kita. Jadi itulah bersyukur sangat sebab guru pembimbing tu ada di depan kita kan. Jadi itu sahaja yang saya kongsikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah. Mohon kita syukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang maha memelihara kita. Dia yang tahu menyusun hidup kita masing-masing. Saya dan juga siapa-siapa pun tidak mampu untuk membimbing rohani siapa-siapa. Yang boleh hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita serahkan betul-betul diri kita kepada Allah. Nanti Allah akan adakan penolong di sisi Allah. Jadi di sisi Allah tu sebenarnya dari Allah tu yang
Ya, atau pembimbing rohani ke siapa di sisi Allah Taala. Supaya dia ni tak lari tajuk. Tetap juga bila kita memandang dia, tetap juga kita nampak dari Allah. Dari sisi Allah. Alhamdulillah. Apa yang diucapkan oleh Ustaz Zai tadi berkenaan dengan sejarah kemunafikan sudah ada sejak dulu lagi beribu tahun, zaman Nabi Adam pun ada lah. Anak dia Habil dengan Qabil pun kan ada keakuan diri tu juga, nakkan sesuatu yang lebih cantik pandangan dia, tak dapat kita berbalah, itu je punca dah jadi keakuan diri dah. Kita tengok tu tentu anak Nabi kan. Jadi kita ni macam mana? Sayyidina Ali karamallah wajah, sudah dimuliakan oleh Allah wajah. Di saat kematian dia ditikam oleh Abdul Rahman Muljam, tikam ketika solat subuh kan. Lebih kurang itulah waktu. Dan ketika sakaratul maut, sakit dia amat sangat. Boleh aja disuruh panglima dia pergi cari bunuh, lepaskan geram. Kesakitan kan. Kita orang jentik telinga orang jeger kita sikit. Kita dah panas telinga kita dah, mata kita pun tak beliak balik. Kau apa hal? Tu itu. Ini tidak, ditikam jelas kan. Dalam keadaan sakaratul maut. Bila ditanyakan apa perlu aku nak pergi balas dia balik. Begitulah. Sayyidina Ali tenang lah kata. Ya, aku teringat pesanan Allah. Memaafkan tu lebih baik. Ya Allah. Dalam keadaan gitu dia teringat lagi tu. Dia tak berbalah dengan Allah. Ini seolah-olah Allah suruh dia maaf dalam kondisi begitu. Bagaimana kehidupan orang begitu? Semana didikkan Rasulullah pembimbing rohaninya, didik Sayyidina Ali tu. Jangan pandang sahabat lain lah Sayyidina Ali tu. Engkau akan menghadapi fitnah yang besar Ali. Dia pesan, dia sayang kan. Mana gitulah Allah tu sayang kita. Kita akan menghadapi gitu. Nak diuji kita supaya betul tak teguh kita. Apa pun ni semua cerita kau. Apa pun. Teguh tak kita dengan Allah. Tu lulus ke tak lulus tu belakang kita. Yang penting kita lulus ke tak lulus tetap kita dengan Allah. Dia yang menentukan. Jadi kita yang penting tetap. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah, kita gagal, kita serahkan diri kita tetap kepada Allah. Engkau yang membuat cerita aku begini ya Allah. Tak mampu aku nak. Kerana pilihan aku bukan antara ini dan ini. Engkau ajar aku ya Allah, pilihannya adalah duduk dengan engkau. Dan kau dudukkan gini aku ikut ya Allah. Begitu keadaannya. Tapi Allah tu Dia maha penyayang. Dia akan memberikan kepada kita. Orang sayang macam mana dia beri pada kita? Dia takkan bagi apa yang kita tak mampu. Takkan bagi. Itu sebab kita kalau kita kata kita ni lunyai lah. Ni saya cakap diri saya lah. Pergi sana ke sini. Itu biadab tu. Itu saya tu biadab tu. Itu bagi saya dah biadab. Sebab dia ajarkan saya padanya. Jangan mengeluh. Itu bukan mengeluh, tapi itu satu macam memprotes. Walaupun dalam keadaan saya tak rasa macam tekanan, tapi perkataan tu nak keluar begitu kan. Jadi saya ajar diri saya tak mau ada keluar perkataan tu langsung. Itu pun tersinggung. Asal rasa tersinggung Allah, saya rasa jangan. Saya tak nak lagi. Gitu bagi saya tersinggung tu maknanya. Sensitif. Nanti kalau orang buat dengan kita macam mana? Kita suruh orang tu buat gini, orang ni lama-lama dia pun dah tekanan. Aku ni macam ni lah tak. Tekanan. Macam mana kita? Selama ni yang kita suruh rupanya dia tak ikhlas. Bahaya tak? Bahaya. Baru kita dapat rasa kan macam mana kita dah buat dengan Allah. Allah ajar kita. Patutnya tak boleh. Ikut ajalah. Seronok ajalah. Memang kita seronok aja, tapi ada satu masa tu kita itu kita nak kata perang tu waktu tu. Perangkan supaya buang takut. Dia nak bagi ingat ada buang. Ni punca. Ni berlaku dalam kehidupan. Jadi kita sama-sama tengok. Kita tengok sahabat Nabi Sayyidina Ali tu selalu
lagi teruk ujian dia menghadapi fitnah yang besar di zaman. Fitnah tu bukan sikit-sikitnya fitnah teruk, sampai dia tahu anak dia nanti akan dipancung, kata Rasulullah. Fitnah tu Sayyidina Husain yang Ustaz, sampai dia dah tahu dah sebelum Sayyidina Husain macam mana fitnah tu punya teruk, sampai ke dan akan sampai ke anak cucu kita nanti pun fitnah ni akan berjalan. Itu yang saya cakap tadi. Saya nak kata nak selamat itu. Memaafkan maknanya kita sentiasa serah diri, jangan ada keakuan diri. Sebab yang penting mustahak kita dengan Allah diselesaikan. Itu tadi. Jangan babit-babitkan yang lain. Itulah maknanya kita nak kena berperang tu tadi. Nak kena betul-betul tandanya tadi kita betul-betul hendakkan kepada Allah, dan tandanya Allah tu berkehendak. Maka dia bagi kita rasa tu, bukan kita ada rasa tu. Kita tak ada rasa tu, tapi dia yang bagi rasa ke situ. Haluskan lagi supaya tak ada betul-betul keakuan dia. Rasa tu pun tak ada. Buat tak ada. Sampai rasa tak ada benda pada. Kosong, lemah longlai, tak boleh buat apa pun ni. Sesaat ke depan bagi kita rasakan nafas kita ni, nyawa kita naik turun, dia yang pegang nyawa kita. Hidup aku ni, dia yang hidup. Tak ada apa. Sampai rasakan gitu, nak bercakap pun tak boleh, nak bercakap mana. Tak boleh. Ni cakap ni tak di engkau ya Allah. Tak boleh aku cakap. Aku sedut nafas pun tak boleh ya Allah. Ini semua engkau. Semua engkau kehidupan ni ya Allah. Semua. Lihat dah aku tak boleh lihat. Buta aku ya Allah. Buta aku ni ya Allah. Yang aku boleh lihat ni engkau. Aku tak nampak yang lain aku. Bila aku dah melihat dengan engkau, engkau aja ya Allah ya Allah. Tak ada yang lain lagi Pak. Pagi itu sekali dia nak duduk di situ je. Sebab dia tahu pahitnya bila duduk selain daripada tempat dia. Tak ada yang tempat yang lebih aman, tenteram, melainkan kita duduk di dalam ahad. Maknanya dia je. Nak cakap pun susah, nak cakap pun saya ada lagi ni. Macam mana nak sampai dia je. Fahamilah sendiri. Dapatkan rasa. Rasa tu pun bukan gitu. Dia yang bagi rasa. Kenapa? Tak ada apa. Mengenai kita ingat rasa. Kita boleh merasa ni. Nak rasa durian ni. Tadi kita makan durian udang merah. Beza dengan musang king. Tak puas hati lagi ni. Nak musang king juga. Pasal dia dah bagi rasa musang king. Kena dapat udang merah. Sedap juga. Tak puas hati. Nak musang king juga punya rasa. Cari juga. Tadi. Itulah tadi kehidupan kita ni. Maknanya cerita-cerita di baik ke buruk ke fitnah ke apa benda pun semua cerita. Dengan lagi apa yang perlu disuruh kita ni untuk jadi suruh dia tu macam mana? Kita ikut jejak langkah Nabi SAW, rahmatan lil alam. Ikut jejak tu lah. Kita punya posisi. Kita tahu dah. Tapi posisi kita itu dia nak. Kita lakonkan menurut apa yang telah skrip Allah Ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah. Jadi kita tak ada. Iblis pun dia takkan. Dia nak lakonan ni. Jadi kita kena juga bersyukur. Ada pemain-pemain. Ada wing kanan. Ada wing kiri. Ada penjaga gol. Ada penyerang. Tu. Lepas tu ada lawan pula. Grup A, grup B. Ada. Gitulah kita ni. Kehidupan. Kan ada grup-grup. Tak lain itu kita tengok. Lepas tu ada penonton-penonton pula. Pemain tu tak banyak. Yang banyak penonton ni yang tadi yang selalu buat kecoh penonton lah. Sebab dia tak dapat jadi pemain, dia akan jadi kecoh lah. Jadi kita ni disuruh oleh Allah jadi pemain, bukan jadi penonton. Jadi penonton ni Maradona pun dibodohkan. Bila dia menang, suka gembira. Bila silap sikit ya, walaupun dia minat dengan balon, tapi silap sikit pun dia dah balon. Diperbodohkan, disalahkan. Kenapa jadi? Gitulah kita ni. Janganlah kita jadi pemain. Kita kena jangan jadi penonton. Kita jadi pemain. Kerana Allah suruh kita jadi pemain, iaitu apa yang Allah Ta'ala skripkan kepada kita. Wing kanan ke wing kiri, kita ikut skrip yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Kerana kita tidak ada daya upaya lahau
La wala quwata illa billah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan adik keakuan diri. Maafu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Nabi.